Kita dah bersedia lagi sekali untuk topik yang baru pada malam ini, namanya Sick Building Syndrome. Okey, satu sindrom di mana office ataupun pejabat ataupun sekolah ataupun rumah dah mula sakit. Sebenarnya dalam sudut kesihatan seseorang pekerja, sick office ataupun sick building syndrome ni adalah satu perkara yang utama kerana hampir lebih kurang 7 juta rakyat satu dunia yang telah dibuat kajian melalui negara-negara yang maju yang telah meninggal disebabkan oleh masalah bangunan, masalah tempat mereka kerja ataupun tempat mereka tinggal ataupun sekolah, universiti dan hospital umpamanya. Sejak kita duduk di dalam rumah ataupun kondo kita ataupun flat kita sendiri, betul tak betul you menghabiskan waktu duduk di rumah hampir 24 hours lah, betul tak? Okay, tetapi selalunya kalau kita tak PKP pun kita duduk di dalam tempat yang berkurung ni, maksudnya ada bilik ataupun duduk dalam office tu semua ada ruang kan, betul tak? Duduk dalam ruang ni, dalam kawasan yang bukan free air ataupun outdoor, berapa persen dalam hidup you? Boleh faham soalan saya tak? Dalam 24 jam, berapa persen lah? 70% ke, 80% ke, campur tolak. Asalkan tak duduk di outdoor, berapa persen yang duduk di dalam, ataupun dalam kereta pun kira sekali, antara 80% hingga 90% pun ada. Jadi tuan-tuan sekalian, memang ramai dan banyak waktulah kita gunakan dalam ruang ataupun dalam bilik, faham tu, ataupun dalam tempat kita sharing dengan kawan-kawan. Sebab itulah telah didaftarkan kepada negara-negara yang telah buat kajian ni, hampir 30 hingga 40% daripada bangunan negara-negara yang dah maju, advance ni, saya cerita macam di Japan, di Korea, even di China, tempat-tempat yang moden sekarang, terutama sekali di China lah. Kalau you tengok campur dengan udara luar lagi, outdoor dia, pekan-pekan ataupun bandar-bandar yang besar seperti Beijing, Masya Allah, Shanghai, semua tu, di negara Europe, negara-negara Amerika, hampir 30 hingga 40% bangunan mereka dah sakit. Tapi di negara-negara yang macam negara kita yang tengah membangun atau negara yang sedang nak maju pergi ke first level ni, yang ni lah yang sebenarnya lebih teruk. Sebab apa? Mereka masih lagi membawa bangunan-bangunan yang bersejarah dan bangunan-bangunan lama yang belum lagi kita dapat gaji yang banyak, yang sehinggakan jadi kaya raya, boleh menukar rumah, maka rumah lama tu masih banyak lagi diguna pakai. Baik, jadi definisi bangunan yang sakit ialah apabila mereka ada, orang panggil, berbagai jenis, kalau dicek, udara di dalamnya dan permukaan dan juga air condition, dan kadang-kadang tempat yang crack, tempat yang retak-retak tu, kalau kadang-kadang ada yang basah atau lembab, ini kalau tak dijaga, ada berbagai jenis bahan dan juga microbes. Bahan ni termasuklah bahan kimia, microbe ni termasuklah bakteria, virus, dan paling kita takut ialah mold. Ramai orang tak peduli kepada kulat atau cendawan-cendawan yang kadang-kadang you pernah tengok kan kat tempat mandi tu, yang hijau-hijau, kapet-kapet kita yang bau dah masam. Okey, itu kadang-kadang ada lagi bahan-bahan luar yang masuk ke dalam rumah yang kita tak cuci selalu, kalau kita tak sanitize dan sebagainya. Gas-gas seperti carbon monoxide, nitrogen dioxide ataupun nitric oxide, ada sulfur, sehinggakan ada lead, ada mercury, semua tu kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kalau bangunan lama tu bumbung dia ada arsenik lagi. Sekarang ni ada 3 cara untuk kita dapat bangunan tu menjadi, orang kata, sakit sangat-sangat. Nombor 1, dia tidak ada ventilation, tidak ada peredaran tu udara yang cun lah. Semoga orang yang bekerja di dalam office tu boleh mendapat udara yang, orang kata fresh. Dan kalau you nak tahu, ada beberapa cara. Saya kata tadi, satu, secara natural kita boleh kenal. Kadang-kadang asap daripada luar, pencemaran udara daripada luar. Kalau kita duduk di kawasan-kawasan yang perindustrian, di office pun boleh, di sekolah pun saya kata tadi, jaga baik. Dan yang penting sekali ialah di rumah kita sendiri.
Dan jangan kita lupa, saya kata apa, kereta bas, kalau jenis-jenis kereta api yang lama dulu mungkin ataupun sekarang pun, kita tengok yang penting ialah bukan nampak cantik tak nampak cantik kawasan yang you duduk tu ataupun tempat you duduk tu. Sebab kadang-kadang office memang cun kan, cantik, ada carpet semua, tetapi dia punya ventilation tu kalau tak jaga betul-betul, Masya Allah. Okey, ini yang menjadikan pentingnya you belajar. Contohnya dalam satu dunia ni ada orang buat lagi satu kajian, saya baca sampai 80,000 jenis bahan kimia yang boleh kita tengok di dalam komersial. Ada saja, dari semudah you pakai kosmetik you, shampoo, sampai you punya ni lah skincare dan sebagainya, sehinggalah sampaikan apa tu, kalau you tengok plastik botol tu yang kadang-kadang tempat baby nak minum ke apa-apa tu, you tengok dia tulis BPA kan. Dia tulis BPA free. Dulu orang cukup takut apa tu bisphenol A ni semua ni. Okey, ni sambilan kita cerita tempat tinggal, tempat duduk, tempat kerja, tempat kita pegang makan minum pun kadang-kadang kalau tak jaga betul, dengan air panas ke apa, you campur dengan plastik ni, kadang-kadang bisphenol A ni boleh sampai jadi membawa kepada penyakit kanser. Baik, lepas tu orang dah tahu, dia orang tukar. Dia tukar. Pandai orang yang buat bisnes ni, kalau you tak boleh pakai bisphenol A, dia buat bisphenol F pula. Lepas tu kalau ada penguat kuasa boleh tangkap, dia tukar lagi BPS jadi kepada BPF, lepas tu BPS. Dia lari-lari lah. Tapi yang penting ialah terlalu banyak. Dulu saya pernah cerita apa tu, plate masa kita masak tu kan dalam asap satu. Okey, tengok dia punya ventilation ada tak. Tapi tempat kita masak tu pun kan dulu saya cerita yang apa tu non-stick dan sebagainya. Baik, apapun, malam ni kita campur dengan satu lagi apa tu yang kita paling takut sekarang ialah COVID lah. COVID pun dah masuk sekali dalam golongan yang 2 tahun dulu tak ada list nama COVID ni dalam udara. Tapi sekarang memang tak boleh lari, terutama sekali terkenal dengan apa, saya cerita Delta variant. Memang dah terkenal dan telah diketahui dia boleh apa, dibawa atau melalui proses edaran udara. Kalau dia tak boleh keluar dan tak boleh dinyahkan, memang dia lekatlah kawasan yang sewaktu dengannya. Okey, baik. Yang penting malam ni kita juga nak cerita kat you bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah sick building syndrome ni. Okey, nombor satu, macam mana you nak tahu you kena tak kena kan? Kadang-kadang kita pergi office dah berkali-kali, berhari-hari, bertahun-tahun, rupa-rupanya you heran kalaupun belum kena penyakit seperti yang paling serius seperti kanser paru-paru lah, boleh sebab dia kan udara. Mana lagi ni nak pergi, yang lebih kita risau ialah paru-paru, betul? Dan bakteria atau virus atau kulat ni dia memang halus, kecil betul. Okey, bawah daripada, kalau ambil rambut tu potong 50, dia punya saiz tu per 50, 1/2/50 saiz dah masuk ke dalam paru-paru kita. Dan biasa-biasa sebelumnya nak dapat penyakit yang serius seperti itu, dia biasa je, you tak tahu kenapa you letih je. Dah pergi check you punya buah pinggang okey, dah check you punya chronic disease semua okey, tetapi rupa-rupanya ada masalah yang kita tak ingat, iaitu daripada kawasan yang kita kerja tu atau udara. Sneezing, apa tu? Sneeze tu bersin, ataupun you suka batuk je kerja. Nak kata TB, dah test tak ada TB. Asthmatic attack lebih kerap. Okey, lagi lama office tu lagi tak di service dia punya aircon dan ventilation dia, filtration system dia, memang you tahu kan setengah building tu betul-betul tengah-tengah, tak ada langsung tingkap kiri kanan semua kan. Bangunan banyak macam tu. Kalau kebetulan you ada chance duduk tepi tingkap, memanglah saya suruh you duduk tepi tingkap. Tapi berapa orang saja yang boleh duduk tepi tingkap? Itu pun tingkap tak dibuka, betul tak? Matahari pun kadang-kadang tak kena langsung. So perkataan wheezing, you senang dapat apa tu, macam orang asthmatic tu kan, dia bunyi tu macam nafas tak lepas je, pening kepala satu, tapi dizzy, dia rasa macam apa tu, pening-pening lalat pun ada. Senang kena alergi, kulit you selalu gatal-gatal, ada rashes, ada masalah tak boleh fokus ya. You nak kata kat saya, dok, rasa-rasa macam iyalah kebelakangan ni
Terutama sekali kalau kerja dah lah stres, dah tak balik malam, daripada pagi dah sampai matahari tak keluar, you dah buka pintu office sebab you kan leader kat situ. Lepas tu nak tunjuk kata you rajin kerja sampai pukul 8, maghrib pun dah miss kadang-kadang, lambat kerja, balik pun anak dah tidur semua. Inilah menyebabkan yang dinamakan kerja macam tu, stres macam tu, tapi ditambah pula dengan tidak adanya fresh air, maka bahaya sangat. Saya nak bagi tahu kat you, mungkin you tak pernah tanya dan tak pernah check, kalau boleh ada pakar-pakar yang boleh datang ke office you dan dia orang akan bagi tahu, dia check you punya edaran dan kitaran udara daripada luar masuk ke dalam. Lepas tu daripada dalam dikeluarkan, seharusnya paling busuk pun 5 hingga 6 kali per hour. Cuba you tanya bos ataupun human resource you, saya punya kilang ni ataupun saya punya office ni, saya punya sekolah ni ataupun ni universiti pun kena tengok you punya ventilation tu, you punya filtration, ventilation, keluar masuk udara tu ada tak lebih kurang 6 kali. Okey lah, you kata kalau 6 kali tu banyak sangat, tu standard hospital yang biasa. Standard hospital yang biasa, bukan operating theatre. Operating theatre dia special punya ventilation system yang betul-betul bunuh bakteria, virus semua tu. Tapi perjalanan biasa di koridor dan sebagainya tu harusnya 6 kali. Itu hospital. Tetapi rumah harusnya pun juga macam tu, 5-6 kali. Sebab rumah kan patutnya kita boleh buka tingkap sendirilah kan. Biar udara tu keluar masuk, bahkan lebih pada 10 kali lagi bagus. Waktu angin ada, waktu matahari ada, lagi lepas dia masuk keluar. Pasal apa? Didapati bangunan moden sekarang biasa-biasanya tak sampai 1 kali pun dia punya kitaran udara. Bahkan ada kajian mengatakan lebih kurang 0.5 saja. Dia nak keluar tak keluar, lebih kurang main kat situ je. Mana tak sakit, sebab apa? Masih masuk balik, ataupun simpanan bakteria lama tu boleh beranak lagi, kulat dia. Kadang-kadang pollen daripada mana datang, kalau duduk dekat hutan semua tu boleh lagi dipukul angin masuk, lepas tu nak keluar tak boleh. Di Malaysia ni pollen tak apa jadi masalah, kalau overseas memang betul. So saya tanya you, agak-agak rumah kita ni yang kita duduk ni, berapa kali udara tu keluar masuk? Kalau dia sentiasa tingkap terbuka, kiri kanan, angin boleh masuk keluar, itu yang terbest. Itu lebih daripada, saya ingat lebih daripada 20 kali kot zoom sap dia punya udara. You kena happy tau kalau you boleh control sendiri you punya tingkap semua tu. Faham? Yang saya risau, yang rajin pergi office dan kena pergi office, kalau bos tak bagi kerja daripada rumah lagi dah, daripada bulan depan, you kena tengok balik lah keadaan macam mana. Soalannya apa nak buat? Sebab kita dah tak boleh buat apa, takkan nak pecah dinding nak buat tingkap pula, betul tak? So jadi kita kena belajar, ada beberapa cara, terutama sekali bagi mereka yang masih lagi, dan saya pun masih lagi berhati-hati dengan COVID lah zaman sekarang ni, ya. Walaupun kita dah terlupa tentang masalah lain tu kan, masalah lain tu asap dia kan, gas dia, chemical dia pun boleh berkitar edarannya dalam kawasan yang kita duduk tu. Jadi semua sekali sekarang ditambah pula dengan COVID, kita kena sambung pakai mask. Itu orang buat kajian memang ada efek, maksudnya ada kesan untuk mengurangkan masalah terdedah kepada COVID, terutama sekali sekarang ni di udara. So you kena betul-betul kalau nak jaga, kalau tempat tu dah ramai sangat, office tu sampai 7-8 orang satu bilik tu, you kena betul-betul social distancing tu. Tapi dia punya cover tu, setengah orang kata kalau tak boleh satu, buat 2. Yang penting ialah tutup di tepi, bukan sebab nipis tak nipis, 2 atau 3 lapis tu tak, yang penting dia punya border dia tu, make sure dia rapat ke you punya kulit you. Itu yang paling penting. Sebab tu orang pakai satu surgical mask yang biasa, kalau tak dapat N95 ke K95 ke, yang tu mungkin mahal sikit ke, you ambil double, pakai satu lagi ke atas yang kain. Nombor 2, you kena social distancing, so menjauhkan jarak, betul. Sanitize, maksudnya basuh tangan selalu. Kalau nak pakai sanitizer pun boleh, no problem. Zaman sekarang siapa yang belum lagi vaccinate, itu adalah step yang seterusnya, harus you ambil minimum 2 kali. Bukan soal sebab you nak boleh datang kerja, tak boleh kerja, soalnya memang ada impactnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,